Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita di dalam channel Cikgu Zan Zulkifli. Pada yang belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe and then tekan loceng untuk mendapatkan video-video terbaru daripada Cikgu Zan Zulkifli. So hari ini kita akan sambung kepada tajuk ester. So we still continue with chapter 2, carbon compound. Under 2.3, chemical properties and interconvention of compound between homologous series. Look at our learning standard today. Pupils are able to 2.3.1 describe the chemical properties of each homologous series through activities, and then 2.3.2 understand ester through activities. You already learned about alkane, alkene, alcohol, carboxylic acid. So today we continue with ester. But actually, what is ester? Do you ever heard about the ester? Pernah tak kita dengar apakah itu ester? Pernah tak kamu makan buah-buahan dan kamu hidu bau buah-buah tersebut? Contohnya buah durian, mango, pisang. Apa-apa buah yang kamu makan dan dia mengeluarkan bau. Sebenarnya itulah bau ester. Ester dia berbau manis ataupun berbau harum. So kita tengok perbualan antara murid dan juga guru ini untuk memahami lebih jelas berkaitan dengan ester. Madam, I eat a strawberry flavor ice cream. On the ice cream packaging, it's mentioned strawberry flavor. Is the strawberry flavor from the real strawberries? Pelajar tersebut dia makan aiskrim berperisa strawberry, and then dia tanya cikgunya, adakah itu merupakan strawberry yang sebenar? The strawberry flavor is not the real strawberries. Sebenarnya perasa tersebut bukanlah daripada perasa strawberry yang sebenar. It is ethyl hexanoate, a members of a ester homologous series. Itu sebenarnya adalah ethyl hexanoate. Ethyl hexanoate ini merupakan ahli dalam kumpulan ester. Salah satu ahli dalam kumpulan ester. Which can be prepared through the chemical reaction. Sebenarnya ethyl hexanoate tersebut boleh dihasilkan melalui tindak balas kimia. Dan ethyl hexanoate inilah yang kita panggil sebagai ester. Ethyl hexanoate ini adalah ester. Salah satu ahli dalam kumpulan ester yang memberikan rasa buah strawberry tersebut. Yang memberikan rasa buah strawberry tersebut. So, pelajar tersebut bukanlah makan perasa strawberry yang sebenar. Ia hanyalah daripada tindak balas kimia yang menghasilkan rasa strawberry tersebut. So, itulah yang kita nak tengok pada hari ini. Bagaimana ester tersebut terhasil dan apakah itu ester. So before that, look at this. Actually, ester is non-hydrocarbon. Ester is non-hydrocarbon. Why? Because it contain carbon, hydrogen and oxygen atom. Kamu tengok kat sini dia ada oxygen atom. Ada unsur-unsur lain. So kalau ada unsur-unsur lain, itu adalah non-hydrocarbon. Sekiranya hydrocarbon, dia hanya mengandungi hydrogen and carbon only. So kalau dia ada unsur lain, itu menunjukkan dia adalah non-hydrocarbon. And then for the functional group for the ester is the carboxylate. Carboxylate, COO. Carboxylate, functional group for the ester. So kamu nampaklah kat sini adanya OO, oxygen atom. So that means it's not hydrocarbon, it's non-hydrocarbon. And then our general formula. General formula for the ester is CM H2N plus 1 COO CN H2N plus 1. So kalau kamu tengok kat sini, susahnya teacher. Senang dia sebenarnya. Kat tengah-tengah ini adalah, this one is the functional group for the ester. Functional group for the ester, COO. Kemudian mana datangnya CN H2N plus 1 dan juga CN H2N plus 1 ni teacher? Itulah tindak balas esterification yang kita akan belajar bagaimana nak menghasilkan ester.
Okey, bagaimana nak menghasilkan ester? So actually CmH2n plus 1 ini datangnya daripada asid karboksilik. Manakala CnH2n plus 1 ini datangnya daripada alkohol. Nanti cikgu akan explain lebih lanjut. Okey, tengok kat sini sebelum tu. Tengok kat sini. Ester is produced when carboxylic acid react with alcohol. Okay, ester previously studied is in the chemical properties of alcohol. Okay, seperti yang kamu dah belajar sebelum ini, ester datangnya daripada tindak balas antara carboxylic acid dan juga alkohol yang akan menghasilkan ester. Okay, apabila carboxylic acid AS dicewakilkan sebagai AS supaya mudah ingat. Bertindak balas dengan alkohol dicewakilkan dengan AL. Dia akan menghasilkan ester. Okey, ester dia punya functional group COO. So datangnya daripada asid karboksilik dan juga alkohol. Yang menghasilkan hasil sampingannya adalah H2O. Hasil sampingannya adalah H2O. So this one kamu kena ingatlah. Okey, yang ni kena ingat. Okey, kalau tak ingat sekarang jangan risau. Sekejap lagi bila kamu tengok lagi video teacher sampai habis, insya-Allah kamu akan ingat dan faham. Okey, kita teruskan. The general formula of ester can be derived by combining part of the alcohol molecular formula and the part of the carboxylic acid molecular formula with the removal of one water molecule. Okay, actually formula untuk ester ini kita boleh dapati daripada formula untuk carboxylic acid dan juga alkohol combine kan, and then kita singkirkan water molecule. Kita singkirkan water molecule. Okey, bagaimana tu? Okey, bila kamu tengok kat sini, kita tengok kat sini Okey, kita tengok kat sini carboxylic acid. Okey, this is carboxylic acid. Okey, carboxylic acid di mana formulanya seperti yang kamu sedia maklum, CmH2n plus 1 COOH combine dengan alkohol CnH2n plus 1 OH. Okey, bahagian untuk carboxylic acid ini kita singkirkan OH. Manakala bahagian alkohol kita singkirkan H. Okey, kita singkirkan OH, kita singkirkan H. So OH dan juga H ini akan combine menghasilkan H2O. Akan menghasilkan H2O ataupun hasil sampingan kita, air tadi. Okey, boleh. Okey, and then kita tulislah balik CmH2n plus 1 COO. This one, COO. Okey, kemudian Cn H2n plus 1 O. O kat sini. So kamu nampak kan kat situ? Okey, kamu nampak kat sini yang kat depan ini asalnya adalah daripada asid karboksilik. Manakala yang belakang ini asalnya daripada alkohol. Okey, asalnya daripada asid karboksilik dan yang belakang itu asalnya daripada alkohol. Itu cara kita tulis formula untuk ester. Itu cara kita tulis formula untuk ester. Okey, jangan risau kalau kamu masih lagi tidak faham. Okey, the general formula for the ester can be also written ester. Okey, so kalau kamu boleh tengok kat sini dengan jelas. R kat sini. Okey, R kat sini from the carboxylic acid. This one datang daripada carboxylic acid. Manakala R yang ada tanda ini datang daripada alkohol. Okey, datang daripada alkohol. Cara senang nak ingat, kamu ingat asal. Asal. Kalau asal je cara nak tulis formula. R yang kat depan datang daripada asid karboksilik. Manakala R yang di belakang adalah datangnya daripada alkohol. So cara mudah nak ingat untuk tulis formula bagi ester adalah asal. AS asid karboksilik, AL alkohol. Okey. So, kalau kamu tengok kat sini, okay, tengok kat sini examples of the structural formula for the ester found in fruit. Okay, ini adalah contoh-contoh formula struktur yang kita jumpa di dalam buah-buahan secara semula jadi. Ester ni dia wujud secara semula jadi, tapi kita boleh hasilkan melalui tindak balas kimia antara asid karboksilik dan juga alkohol. Okay, ini yang wujud secara semula jadilah. Okay, kita ada ethyl butanoate. Okay, ethyl butanoate daripada nenas
Okay, daripada nanas. Okay, tengok kat sini, the fragrant smell of flowers and fruit are mostly due to the ester. Yes, okay. Bau daripada bunga-bungaan, bau daripada buah-buahan itu adalah bau ester. Kita rasa bau wangi, kan? Bau harum, bau manis. Okay, itu sebenarnya adalah bau daripada ester. Okay, kemudian apples, methyl butanoate. Okay, methyl butanoate. Okay, kalau kita pecah kat sini, kalau kita ambil konsep asal tadi, okay, kita pecah kat sini. Okay, ini datangnya daripada asid karboksilik dan ini datangnya daripada alkohol. Okay, kalau kita pecah nah. Okay, ini asid karboksilik dan ini adalah alkohol. Asal. Kamu ingat asal. Okay, boleh? Sebelum kita tengok kepada naming of ester, okay, teacher nak explain dulu berkaitan dengan esterification process. Bagaimana proses pembentukan ester berlaku. Okay, look at here. The esterification reaction between ethanoic acid, okay, contoh kita ambil ethanoic acid CH3COOH and ethanol C2H5OH, okay, will be formed ethyl ethanoate. Okay, ethyl ethanoate, which the presence of concentrated sulfuric acid H2SO4 as a catalyst. Okay, dalam tindak balas esterification reaction ini merupakan tindak balas penghasilan ester ataupun nama dalam bahasa Melayunya adalah tindak balas pengesteran. Okay, tindak balas pengesteran ataupun esterification merupakan tindak balas untuk menghasilkan ester. Kita menggunakan catalystnya adalah concentrated sulfuric acid. Kita menggunakan asid sulfurik pekat sebagai catalyst, sebagai mangkin. Okey, kita ambil contoh di sini tindak balas antara ethanoic acid dan juga etanol. Ethanoic acid dan juga etanol. Kat sini dia dah bagi tahu menghasilkan ethyl ethanoate. Nanti kita tengok bagaimana nak namakan. Okey, teacher nak tunjuk dulu bagaimana nak mendapatkan ester tersebut. So ethyl ethanoate ini merupakan ester. Okey, kita tengok kat sini bagaimana kita nak dapat persamaan tersebut. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini, okey, nampak kat sini CH3COOH, okey, kita buang OH. Kita buang OH. Manakala pada alkohol kita buang H. Manakala pada alkohol kita buang H. Okey, so kat sini akan menghasilkan H2O. Akan menghasilkan H2O. Okey, hasil sampingan. Okey, kemudian bagaimana kita nak combine? Okey, bagaimana kita nak combine? Kita tulis dulu asid karboksilik. Seperti yang kamu sedia maklum tadi, untuk kita tulis formula mesti asal AS. Okey, asal AS AL asal Okey, jadi kita kena tulis apa dulu? Kena tulis asid karboksilik dulu di hadapan. Okey, so tulis balik asid karboksilik di hadapan. Okey, H. Kemudian, okey, daripada sini, okey, daripada C yang ini, dia combine dengan O yang ni. Okey, dia combine dengan O yang ini. Combine dengan O yang ini, O, and then C, H, H, Okey, so kamu nampak kat situ kan? Okey, so kat sini menunjukkan bahawa yang ini, okey, yang ini datangnya daripada alkohol. Manakala yang belakang ini adalah datangnya daripada asid karboksilik. Okey, datangnya daripada asid karboksilik. Okey, so kamu nampak jelas lah kat situ. Okey, inilah yang kita panggil sebagai ester. Ini yang kita panggil sebagai ester. Okey. Okey, so bagaimana pula kalau kita nak tulis equation dalam bentuk molecular formula? Okay, this one is structural formula. Okay, so kita ada CH3COOH, tulis dulu yang ni, CH3COOH. Okay, ini adalah ethanoic acid. Kamu jangan confuse Mama it. Jangan kamu tengok kat sini ada satu je C. Okay, campur sekali dengan C yang ni. Mama it bermaksud C-nya ada 2. Okay, so CH3COOH tambah dengan etanol C2H5. Etanol ni memang famous Okey, menghasilkan. Okey, bagaimana kita nak menulis ester ini? Okey, macam mana nak tulis ester? Okey, seperti yang teacher dah maklumkan tadi, OH kat sini kamu buang dan H kat sini kamu buang. Sebab apa? Sebab kita akan menghasilkan water.
akan menghasilkan hasil sampingannya adalah H2O. Kan? Okay, so macam mana kita nak tulis ester yang kat sini ni? Okay, salin balik yang kat depan ni. Kamu salin balik yang ni, iaitu CH3CO. Okay, sampai sini ya. CH3CO. Okay, and then kamu combinekan dengan O kat sini. O daripada alkohol ini. Okay, and then O. Lepas tu tulislah dulu C2 baru H5. C2H5. Okay, so inilah ester yang terhasil. Okay, inilah ester yang terhasil. Di mana? Okay, di mana CH3CO ini yang kat hadapan ini datangnya daripada asid karboksilik. Manakala yang kat bahagian belakang ini datangnya daripada alkohol. Okay, datangnya daripada alkohol. Yang ni daripada alkohol. So, kita tengok asal. Bila kita nak tulis haja formula, kita ingat asal. Okay, kita ingat asal. AS daripada asid karboksilik, manakala AL datang daripada alkohol. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak namakan? Macam mana kita nak namakan ester tersebut? Okay, kita tengok naming of ester. Kita tengok naming of ester. Bagaimana kita nak menamakan ester tersebut? Okay, look at this. Naming of ester. Okay, look at this. Naming of ester. Bagaimana kita nak namakan? Okay, the naming of ester comes from the part of alcohol and the part of carboxylic acid. Okay, bila kita nak namakan, sebenarnya sama juga dengan cara kita nak tulis formula tadi. Okay, mesti datang daripada sebahagiannya datang daripada carboxylic acid dan sebahagiannya datang daripada alkohol. So, dia ada dua bahagian seperti yang kamu sedia maklum tadi. Okay, yang kat bahagian depan ini datangnya daripada carboxylic acid. Kamu ingat AS. Yang bahagian belakang ini datangnya daripada alkohol. Kamu ingat AL. Okay, alkohol. So, yang daripada asid karboksilik ini, the name ends with Y. Yang daripada depan ini, kamu akhirnya adalah Y. O-A-T-E. O-A-T-E. Manakala yang bahagian belakang daripada alkohol ini, gantikan dengan YL. Gantikan dengan YL. Hak bahagian belakang dia tu. Okay. Okay, for the first part, from the alcohol, OL, kita replace with the YL. Okay, daripada alkohol, daripada OL, daripada OL, kita replace kepada YL. Okay, manakala second part, from the carboxylic acid, where oic acid, we replace with Y. Okay, kan? Kita ada oic. Okay, kita ada oic acid. Okay, oic kita gantikan dengan Y. Okay. So, example here, contoh kita ada metanol. Metanol dia akan jadi metil. Metanol akan jadi metil. Etanol akan jadi etil. Manakala propanol akan jadi propil. Di mana kamu tengok dia punya OL ini. Okay, tengok OL telah digantikan dengan YL. OL telah digantikan dengan YL. OL digantikan dengan YL. Okay, manakala untuk second parts daripada carboxylic acid, okay, etanoic, contoh metanoic acid. Okay, oic acid telah pun digantikan dengan Y. Okay, oic acid telah pun digantikan dengan Y. Okay, propanoic acid, oic acid telah digantikan dengan Y. Okay, so kita combinekan first part and then second part untuk namakan ester. Okay, kita combinekan untuk beri nama kepada ester. Okay, so apa namanya? Okay, contoh yang pertama, metil metanoid. Okay, saya ambil color lain. Okay, so contohnya adalah metil. Okay, metil metanoid. Okay, metil metanoid. So, kita dapat metil metanoid. Okay, etil etanoid. Etil etanoid. Propil propanoid. Propil propanoid. So, namanya adalah datang daripada carboxylic acid dan juga alkohol. So, kamu tengok kat sini, sekiranya untuk kita namakan, okay, untuk kita namakan, okay, yang bahagian depan ini datangnya daripada alkohol.
datang daripada alkohol. Manakala yang bahagian belakang ini datang daripada asid karboksilik. Dia jadi alas. Okey, nama alas. Okey, untuk name, untuk nama dia jadi alas. Okey, alas. Kalau formula, okey, memang terbalik macam ni kalau ester. Kalau formula dia jadi asal. Formula asal. Kalau formula kita kena tulis asid karboksilik dahulu, kemudian barulah kita tulis alkohol. Okey, baru kita tulis alkohol. Okey, saya tunjuk semula. Okey, Al. Okey, kita ambil kali lain. So, kamu akan nampak lebih jelas. Kalau nama alas, nampak alas. Okey, manakala sekiranya kita tulis formula dia jadi asal. Nampak kat sini dia cross. Okey, dia cross Okey, dia cross kat sini. Boleh? Okey, contoh. Okey, contoh teacher tak nak tengok lagi yang bawah ni. Okey, side. Contoh yang tadi. Kita pergi balik yang tadi. Kita pergi balik yang tadi, yang ni. Okey, macam mana kita nak namakan? Okey, macam mana kita nak namakan alkohol ini? Ester ini. Macam mana kita nak namakan ester ini? Okey, kita tengok karboksilik asid apa namanya tadi? Ethanoic acid dan etanol. Okey, kat sini adalah ethanoic acid. Ethanoic acid. Manakala kat sini adalah etanol. Okey, macam mana kita nak dapatkan etil etanoate ni? Okey, bila kita lukis formula, kamu ingat asal. Asal kita kena buat, kita kena lukis ataupun tulis yang asid karboksilik dahulu. Baru kita buat yang alkohol. Tapi bila kita namakan, kamu ingat bila kita namakan dia jadi alas. Alas. Untuk nama dia jadi alas. So macam mana? Mesti tulis yang alkohol dulu. Mana alkohol? Yang ni. Etanol. Etanol dia akan jadi etil. Etanol akan jadi etil. Okey, kemudian baru kita tulis yang asid karboksilik. Ethanoic acid. Okey, ethanoic acid. Oic acid kita gantikan dengan white. Oic acid kita gantikan dengan white. So kita akan dapat etil etanoate. Etil etanoate. Etil etanoate. So, ingat balik. Okey, yang ini datang daripada alkohol. Manakala yang ini datang daripada asid karboksilik. Okey, bila kita namakan dia jadi alas. Bila kita tulis formula dia jadi asal. Okey, boleh? Okey, untuk faham lebih lanjut. Sabar. Kita tengok yang ni pula. Okey, kita tengok yang ni. Okey, yang ni contoh daripada buku teks. Okey, molecular formula contoh kita ambil HCOO-C2H5. So, macam mana kita nak namakan? Okey, bila kamu nak namakan, kamu pecah dia kepada dua macam ni. Okey, pecah kepada dua. Contoh yang ni. Okey, so, yang ini adalah structural formula. Structural formula mesti datang daripada apa? Structural formula kamu ingat, asal. Kalau structural formula asal, AS-AL. Asal. Kenapa asal? Sebab yang AS datang daripada asid karboksilik, AL datang daripada alkohol. Okey, tapi bila kita nak namakan, ester tersebut, dia akan jadi alas. Alas. Nak namakan dia jadi alas. So, AL mesti, wajib alkohol berada di hadapan. Okey, from ethanol. So, bermaksud alkohol di hadapan. Okey, alkohol di hadapan. Bila kita nak namakan alkohol di hadapan, manakala asid karboksilik di belakang. Manakala asid karboksilik di belakang. Ni sekiranya kita nak namakan. Okey, so kita cross dia. Okey, cross macam tu. Okey, from ethanol akan jadi etil lah. Okey, manakala from the methanoic acid dia akan jadi methanoate. Okey, dia akan jadi methanoate. So, ester produced from the methanoic acid dan juga ethanol. Okey, namanya adalah etil methanoate. Etil methanoate. Okey, boleh faham tak ni? Okey, so ini adalah esterification equation. Ini adalah esterification equation ataupun persamaan untuk proses pengesteran. Okey, persamaan untuk proses pengesteran. So, ini datangnya daripada asid. Manakala ini datangnya daripada alkohol. So, bila kita tulis formula ataupun lukis structural formula, okay, mesti asal. Mesti asal. Macam mana tu? Bila kita pecah macam ni. Okay, bila kita pecah macam ni, yang ini datang daripada asid.
Okey, manakala yang kat bahagian belakang ini datang daripada alkohol. Bahagian belakang ini datang daripada alkohol. Tapi bila kita nak namakan, okey, bila kita nak namakan, tengok nama dia apa ni? Etil metanoid. Etil metanoid. Okey, so etil metanoid, bila kita nak namakan dia jadi asal. Dia jadi alas. Bila kita nak namakan dia jadi alas. Kenapa alas? Okey, sebab Al datangnya daripada alkohol, etil ni datang daripada alkohol, manakala metanoid ini datang daripada asid karboksilik, AS. Okey, kamu kena ingat macam itulah. Bila kita nak namakan alas, bila kita nak lukis structural formula ataupun nak tulis formula molekul asal. Okey, boleh? Okey, so kita tengok latihan kat sini. Okey, sebelum tu kita tengok kotak warna biru. Eliminate hydroxyl groups OH from the carboxylic acids OH. Macam maklum tadi lah. Okay, remove H from the hydroxyl group. Okay, H. Combine the two part by forming an ester link, COO, iaitu carboxylate. Okay. Okay, so kita tengok contoh kat sini untuk kamu lebih faham. Okay, kita tengok contoh kat sini untuk esterification process. Okay, kita ada C2H5COOH. Apakah namanya? C2H5COOH. Ni apa dia ni? Okay, ini kamu tengok. Kamu jangan terpedaya dengan C2. Kira juga yang ni. C ada 3. Okay, mama eat papaya. C3. Okay, so ini adalah propanoic acid. Ini adalah propanoic acid. Okey, propanoic acid bertindak balas dengan CH3OH, alkohol, mama. Okey, iaitu metanol. Okey, kita ada metanol. Okey, macam mana proses penghasilan ester tersebut? Okey, so ingat balik, daripada propanoic acid kita akan singkirkan OH. Okey, kita akan singkirkan OH. Manakala daripada alkohol kita akan singkirkan H. Kita akan singkirkan H. So dia akan membentuk apa? Okey, akan menghasilkan H2O produk sampingan kita. Akan menghasilkan H2O produk sampingan. Okey, so macam mana kita nak tulis ester? Salin sahaja yang bahagian depan ini. Okey, salin dulu bahagian depan. Kenapa nak salin yang alkohol asid karboksilik dulu, teacher? Kenapa tak salin yang alkohol dulu? Ingat balik, bila kita tulis formula, mesti asal. Bila kita tulis formula, mesti asal. Asal, maksudnya asid karboksilik dahulu di hadapan. Okey, kita pun buatlah C2. Okey, C2H5CO. Nampak sampai sini je kan? C2H5CO. Okey, kemudian untuk yang derive yang kedua adalah datang daripada alkohol. Asal ASAL datang daripada alkohol. So kita ambil yang ini. Dan kamu kena ingat jangan tulis CH3 dulu kena tulis O dulu. Okey, O dulu, barulah kat belakangnya kita tulis CH3. Baru kat belakang kita tulis CH3. Kenapa? Sebab yang ini adalah karboksilat. Ini adalah functional group untuk ester. Ini adalah functional group untuk ester. So, kalau kita potongkan dia, ingat balik. Okey, ini datang daripada asid karboksilik. Manakala yang belakang ini datang daripada alkohol. So, cara nak tulis formula adalah asal. Asal. Ini cara nak tulis formula. Cara nak tulis formula adalah asal. Okey, bagaimana pula kita nak namakan? Okey, name. Untuk kita namakan, okey, name. Untuk kita namakan alkohol ini, untuk kita namakan ester ini, mesti alas. Mesti alas. So macam mana tu? Kamu kena cross lah. Okey, mesti alas. So kena cross macam ni. Mesti alas. Okey, tengok alkoholnya. Alkoholnya, apa nama alkohol ini? Metanol. Metanol, okey, gantikan OL ini dengan YL. Gantikan OL dengan YL. Okey, so apa namanya? Metil. Metil. Nama metil. Okey, so kat sini kita tulis metil.
Okey, kemudian nama di bahagian belakang adalah datang daripada asid karboksilik. Nama di bahagian belakang adalah datang daripada asid karboksilik. Okey, kamu tengok nama bahagian untuk asid karboksilik adalah propanoic acid. Propanoic acid, oic acid. Okey, oic acid kita gantikan dengan white. Oic acid kita gantikan dengan white. Okey, so dia akan jadi propanoate. Okey, dia akan jadi propanoate. So metil propanoate. Metil propanoate. Itulah nama untuk ester yang terhasil tadi, iaitu metil propanoate. Metil propanoate. So kamu kena ingat balik, metil di bahagian belakang depan ini adalah datang daripada alkohol, manakala propanoate ini datang daripada asid karboksilik. Okey, boleh. So ingat, bila kita nak tulis formula asal, bila kita nak namakan alas. Okey, boleh Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Bagaimana kita nak menghasilkan ester tersebut. Okey, kita ada C4H9COOH. Okey, kamu jangan terpedaya dengan C4 ni. Ingatkan 4 sahaja kan? Jangan lupa campur dengan C yang kat belakang ini. So, Mama eat papaya, bite papa. Okey, bite papa. So, namanya adalah pentanoic acid. Okey, bertindak balas dengan C3H7OH. Mama eat papaya, iaitu propanon. Okey, so apakah hasilnya? Okey, hasilnya, kamu tulis hasilnya. Okey, ingat balik, kalau untuk asid karboksilik, kita buang OH. Pada alkohol, kita buang H. So, kita akan dapat hasil sampingan kita adalah H2O. Kita akan dapat hasil sampingan kita adalah H2O. Yang tu tak ada masalah kan? Okey, macam mana pula kita nak menulis ester tersebut? Okey, cara nak tulis ester, salin sahaja semula. Okey, salin sahaja semula bahagian asid. Okey, bahagian asid. Kenapa tu teacher? Okey, sebab bila kita nak tulis formula, kamu ingat balik, kita nak tulis formula mesti asal. Bila kita nak tulis formula mesti asal. Mesti datang daripada alkohol, asid karboksilik dahulu duduk di hadapan. Asid karboksilik mesti berada di hadapan. Okey, so kita buatlah C4H9 and then CO. Okey, sampai situ. Itu datang daripada asid karboksilik di hadapan, wajib. Formula mesti asal. Okey, and then barulah kita tulis untuk alkohol. Okey, jangan lupa ambil yang O ni dulu. O and then C3H7. O C3H7. Okey, jadi bila kita pecahkan ini, okey, so selesailah persamaan kamu. Okey, persamaan kamu dah selesai, tetapi teacher nak tunjuk bagaimana tu, datang daripada mana tu. Okey, C4H9 ini datang daripada asid karboksilik, manakala C3H7 ini datang daripada alkohol. So, ingatlah kita, kamu kena ingat, bila nak buat formula mesti asal. Mesti asal. Okey, sekarang ni macam mana kita nak namakan? Okey, yang ini adalah formula. Okey, bila kita nak name, kita nak namakan ester tersebut, kamu jangan tulis yang pentanoic acid ini dahulu. Salah. Mesti apa? Alas. Mesti alas. Okey, nampak dia cross kat situ? Okey, mesti alas. Okey. So, kita tengok alas kita, Al, alkohol. Okey, alkohol. Ol ini kita gantikan dengan YL. Ol kita gantikan dengan YL. So, kita akan dapat propil. Okey, kenapa bukan propanil, teacher? Okey, untuk propanol, untuk propanol dia akan jadi propil. Okey, so kita tulislah kat sini propil. And then di bahagian belakang, okey, nama bahagian belakang second parts-nya adalah datang daripada asid karboksilik. Okey, oic acid ini kita gantikan dengan Y. Okey, so kita akan dapat pentanoate. So, jawapannya adalah propil pentanoate. Okey, selesailah ester kita. Okey, so kamu kena ingat
Okay, soalan untuk ester ni sangat-sangat famous. Soalan suka tanya sebab pelajar selalu keliru. Bila kita nak tulis formula je, dia tersalah. Ada yang tulis alkohol dahulu di hadapan. Sepatutnya bila formula sahaja, mesti kena tulis asid dahulu di hadapan, baru alkohol. Bila nama kan, barulah alkohol and then asid karboksilik. So, kamu jangan confuse yang tu. Kamu ingatlah formula, asal, nama, alas. Okay, boleh Okay, seterusnya kita tengok kepada aktiviti 2K. Okay, kita tengok aktiviti 2K. Okay, seterusnya kita tengok kepada aktiviti 2K. Okay, write the molecular and structural formula of alcohol and carboxylic acid components for the following ester. Okay, next draw the structural formula for each of these ester. Okay, so kat sini dia bagi ester. Okay, dia bagi ester and then dia suruh kamu kenal pasti asid karboksilik dan juga alkohol yang terlibat. Okay, and then dia suruh kamu draw lah the structural formula. Okay, cuba kita tengok Okay, cuba kita tengok untuk methyl methanoate. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Methyl methanoate. Okay, seperti yang kamu sedia maklum, ini nama kan? Okay, nama, name. Okay, kalau nama apa? Nama adalah alas. Okay, nama adalah alas. Kalau formula, bila kita nak tulis formula nanti, asal. Okay, nama adalah alas. So, bermaksud methyl methanoate. Okay, kita tulis kat sini methyl methanoate. Okay, bermaksud methyl methanoate kat sini. Okay, sini. Okay, methyl. Kita tinggal L. Methyl. Okay, bermaksud ini datangnya daripada apa? Ini nama kan? Okay, ini nama. Ini adalah nama. So, datang daripada mana? Methyl ini datang daripada alkohol. Manakala methanoate ini datang daripada asid karboksilik. Methanoate datang daripada asid karboksilik. So, methyl. Mama, it. Mama, methyl. Mama. Satu kan? Satu. Bermaksud alkoholnya adalah C-nya adalah 1. So, C1. Ingat formula untuk alkohol. CnH2n plus 1COOH. Ya Allah, aku tak... Aduh. Kau macam... Saya tak dengar suara. Seterusnya kita tengok kepada aktiviti 2K. Okay, kita tengok kepada aktiviti 2K. Write the molecular and structural formula of alcohol and carboxylic acid component for the following ester. Okay, dia suruh kamu kenal pasti molecular formula dan juga structural formula untuk alkohol dan asid karboksilik yang terlibat dalam menghasilkan ester tersebut, and then draw the structural formula for each this ester. Kemudian kamu kena lukislah ester tersebut. Okay, kita tengok. Kita ambil yang pertama. Okay, kita ambil yang pertama methyl methanoate. Okay, ingat balik. Okay, ingat balik sekiranya formula. Okay, sekiranya formula asal. Ni memang kena ingat Bila namakan adalah alas. Bila namakan adalah alas. So, ini nama ke formula ni? Ini nama ataupun formula? Ini adalah nama. So, bila nama, alas. Okay, bila nama, alas. Bermaksud, bila kita pecahkan dia, okay, bila kita pecahkan dia, metil ini datang daripada alkohol. Manakala metanoate ini datang daripada asid karboksilik. Datang daripada asid karboksilik. Okey. So, bagaimana kita nak buat ni? Okey, bagaimana kita nak buat? Katakanlah teacher buat kat sini methyl methanoate. Okey, methyl methanoate. Okey, methyl methanoate. So, bila kita pecahkan macam ni, okey, bila kita pecahkan macam ni, metil datangnya daripada alkohol. Mama, satu kan? Okey, ingat balik kita punya formula untuk
alkohol adalah CnH2n plus 1 OH. Manakala untuk asid karboksilik, CnH2n plus 1 COOH. Okey. So, macam mana kita nak buat ni untuk metil? Okey, metil C1. Okey, C1 jadi CH3OH. CH3OH. Okey, manakala metanoid? Okey, metanoid datang daripada asid karboksilik. Okey, mama C1 tau. Okey, bila C1, metanoid ni special sikit. Dia akan jadi HCOOH. HCOOH. Okey, so bagaimana kita nak lukis? Okey, metil, kalau kita lukis dia untuk metil, okey, macam ni lah. Okey, manakala untuk metanoid, okey, ini adalah untuk metanoid. Okey, metanoid ni special sikit. Okey, jadi ini apa namanya ni? Ini adalah asid metanoid. Ini adalah asid metanoid. Okey, manakala ini adalah metil lah, metanol. Metanol. Okey, metil asalnya daripada metanol, manakala metanoid asalnya daripada asid metanoid. Okey. And then kita dah tahu dah asal usul datangnya metil metanoid ini. So sekarang ni kita nak lukis formula. Okey, bila kita nak lukis formula, ingat bila kita nak lukis formula mesti asal. Mesti asal. Nak lukis formula mesti asal. So bila asal maksudnya kamu kena cross. Kan tadi nama. Okey, tadi nama. Yang ini adalah nama. Jangan confuse Cerisau kamu confuse. Okey, ini adalah name. Okey, this is name. Okey, bila name adalah alas. Bila name adalah alas. So sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak lukis formula. Bila kita nak lukis formula, dia dah jadi asal. Okey, dia dah jadi asal. Bila kita nak lukis formula, dia dah jadi asal. Okey, kita pun tulislah. Kita ingat balik. OH ini kita buang. Okey, yang ni kita buang kat H. Okey. So, teacher ambil colour apa biru, merah lah. Okey, merah yang terang sikit. Okey, yang ni. Okey, so, kita buat H. Okay, HCO ni HCO, and then kita salin balik ni OCH3. Okey, ataupun kita cuba macam mana? Okey, kita tulis dulu HCOOH iaitu daripada asid metanoik, kemudian CH3OH. Okey, kemudian kita buanglah atom OH ini daripada asid metanoik dan kita buang H ini atom daripada alkohol untuk kita dapatkan hasil sampingan kita iaitu H2O. Untuk kita dapatkan hasil sampingan kita iaitu H2O. Okey, so apa yang tinggal? Okey, apa yang tinggal? Kita tulis balik yang datang daripada asid karboksilik ini mesti berada di hadapan HCO. Manakala yang datang daripada alkohol ini berada di belakang iaitu OCH3. O mesti combine dengan O. Kenapa? Sebab ini adalah carboxylate groups ataupun functional group untuk ester. Okey, so dapatlah kita punya formula untuk ester iaitu HCOOCH3. Okey. Dia suruh buat apa? Dia suruh kamu draw the structural formula. So, bila kita lukis structural formula, okay, bila kita lukis structural formula, C, okay, O, and then, yang ni okay, yang tu, itu adalah functional group. Okay, kemudian H, okay, lepas tu kat sini, C, H. Okay, teacher kenapa double bond O tu dia sengit je? Okay, bolehlah nak luruskan. Okay, jadi kat sini, ini adalah functional group. Seperti kamu sedia maklum, ini adalah functional group untuk ester. Okay, jadi bila kita pecahkan dia balik, teacher ambil ni jauh. Okay, bila kita pecahkan dia ini, ini kita pecah ini datangnya daripada asid karboksilik dan ini datangnya daripada alkohol.
asal. Bila kita lukis dia jadi asal. Ingat bila kita lukis dia jadi asal. Bila kita namakan dia jadi alas. Okey, namanya adalah metil metanoid. Metil metanoid. Okey, dapat Okey, seterusnya kita tengok kepada nombor 2, etil propanoid. Okey, teacher tulis kat bawah ni. Nombor 2 iaitu etil propanoid. Okey, etil propanoid. Okey, ini apa ni? Ini adalah nama, name. So, bila name, dia jadi alas. Bila name, dia jadi alas. Alas bermaksud datang daripada mana? Okey, bermaksud ini datang daripada alkohol dan ini datang daripada asid karboksilik. Etil, mama, it. Mama, it. 2. Okey, C2. Okey, C2. H berapa? 2 campur 2 darab 2 tambah 1, 5. OH. Okey, manakala propanoid. Okey, prop 3 Prop 3, tapi kita tulis dulu C2 kat depan. Okey, H-nya berapa? Okey, 2 darab 2 campur 1, 5 COOH. Okey, propanoid. Ingat propanoid. Okey, 2 Okey, so propanoid ingat 2 tambah 1 dia jadi 3. Okey, C2H5COOH datang daripada asid karboksilik. Okey, and then macam mana kita nak lukis dia? Okey, macam mana kita nak lukis? C2H5OH. Okey, so ini adalah etil, maksudnya datang daripada etanol. Okey, kemudian yang ini. Okey, yang ini C2. Okey, kemudian C double bond O ni kemudian OH5. Okey, so propanoid. Propanoid bermaksud datang daripada propanoic acid. Propanoic acid. Datang daripada propanoic acid. Okey, selesailah. Kita dah tahu dah. Etil propanoid bermaksud datangnya daripada tindak balas etanol dan juga propanoic acid. Okey, sekarang ni kita nak lukis ester. Okey, bila kita nak lukis ester, kamu kena ingat kita kena cross kan? Okey, kita kena cross. Bila kita nak lukis ester bermaksud kita kena crosskan dia. Formula. Okey, bila nak lukis formula mesti asal. Okey, mesti asal. Okey, so kita buang apa? Kalau untuk alkohol, ni kita congak terus Okey, untuk alkohol kita buang H. Manakala untuk asid karboksilik kita buang OH. Untuk kita dapatkan hasil sampingan kita adalah air. Okey, jadi so kita tulis C2H5CO. C2H5CO. Okey, kemudian barulah kita tulis datang daripada alkohol iaitu OC2H5. OC2H5. So ingat, bila kita nak buat formula adalah asal. Okey, bila kita nak buat formula adalah asal, di mana yang kat depan ini mesti datang daripada asid karboksilik. Manakala yang belakang ini datang daripada alkohol. Okey, dapat? Okey, katakanlah soalan minta formula. Katakanlah soalan minta equation. Okey, kita nak buat equation. Okey, bila kita nak buat equation, kamu tulislah C2H5COOH tambah dengan C2H5OH menghasilkan. Okey, menghasilkan apa? Ingat balik, OH kita buang daripada asid karboksilik, manakala H kita buang daripada alkohol untuk menghasilkan H2O, hasil sampingan kita, air. Okey, so macam mana kita nak tulis untuk ester? Mesti tulis daripada karboksilik asid dulu sebab asal. So C2H5CO and then tulis yang ini OC2H5. Okey, boleh Okey, so dapatlah ester kita iaitu apa nama tadi? Etil propanoid. Etil propanoid. Okey, ini adalah etil propanoid. So macam mana nak lukis? Okey, nak lukis structural formula C ada 2. Okey, kemudian H ni ada 5 kan? C2 H ni ada 5.
Okey, kemudian C double bond O. O, C ada 2, H ada 5. Okey, kalau kita tengok kiri kanan tu macam hampir sama kan? Tapi kena ingat. Okey, kena ingat yang ini. Okey, bila kita pecahkan ini. Okey, kita pecahkan ini datang daripada asid karboksilik. Manakala ini datangnya daripada alkohol. Okey, dapat Okey, untuk soalan 3, propyl ethanoate, teacher nak kamu cuba buat sendiri. Propyl ethanoate cuba buat sendiri, dan kesimpulannya yang kamu wajib kena tahu dalam penulisan ester ini, okey, bagaimana proses esterification tersebut. Apa yang kamu perlu tahu? Perkara yang pertama, okey, dalam proses esterification adalah tindak balas antara asid karboksilik dan juga alkohol akan menghasilkan ester. Okey, so bila ester, sebut sahaja ester, dia ada 2 perkara yang special, iaitu dalam kita nak menulis formula dan satu lagi kita nak menulis nama. Sekiranya kita nak tulis formula, kamu ingatlah asal. Okey, ingat baik-baik yang ni Bila kita nak tuliskan formula, ingatlah asal. Mesti kita tulis asid karboksilik dahulu di hadapan, barulah alkohol. Itu untuk formula. Formula molekul ataupun formula struktur. Samalah, molecular formula or structural formula. Bila kita nak tulis atau pelukis sahaja, mesti asal. Asid karboksilik dahulu, barulah alkohol. Okey, kemudian bila kita nak namakan, very the special one, bila kita nak namakan, kita kena consider alkohol dahulu, barulah asid karboksilik. Bila kita nak namakan, kita gunakan alas. Bila kita nak namakan, kita guna alas. So itu 3 perkara penting yang kamu kena tahu berkaitan dengan ester. Okey, tindak balas antara asid karboksilik dan alkohol. And then untuk formula, asal, untuk nama, alas. Boleh? Okey, cuba buat untuk propyl ethanoate. Okey, itu sahaja daripada teacher untuk hari ini. Kalau kamu rasa video teacher ini bermanfaat kepada kamu, jangan lupa tekan button subscribe and like. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.